Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka sekali lagi kita bertemu di dalam siri-siri tazkirah di dalam channel ini. Alhamdulillah. Kali ini kita akan menceritakan satu kisah yang tersebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, ya, berkenaan dengan sedekah. Jadi hadis ini menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita bahawa ada seorang saleh yang mana seorang saleh ini di zaman itu adalah seorang saleh yang suka bersedekah. Maka pada satu hari orang soleh ini telah berniat untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi, secara senyap-senyap. Maknanya dia tak mahu sedekahnya ini diketahui oleh orang-orang lain lah. Maka orang soleh ini ingin bersedekah secara senyap, secara sunyi, tanpa diketahui oleh orang lain. Maka pada satu malam, iaitu malam yang pertama, keluarlah orang soleh ini membawa hartanya untuk disedekahkan, ya, membawa harta dan wangnya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang dirasakannya adalah orang miskin, orang susah, orang fakir. Maka pada malam yang pertama ketika dia berjalan, bertemulah orang soleh ini dengan seorang lelaki. Kemudian apabila melihat seorang lelaki itu, maka terdetiklah di hati orang saleh ini untuk bersedekahkan harta dan wangnya. Selepas itu kembalilah dia ke rumahnya seperti biasa. Maka keesokan harinya terdengarlah suara mengatakan bahawa ada seorang pencuri telah disedekahkan dengan wang dan harta yang banyak dari seorang lelaki yang dia tidak kenali. Maka kisah ini tersebar di seluruh tempat itu hinggalah didengari oleh lelaki saleh ini. Subhanallah. Maka bila lelaki saleh ini mendengar orang yang menerima sedekahnya pada malam itu adalah pencuri, subhanallah, maka dia pun merasa sedih. Alangkah ruginya aku, katanya, kerana aku tersilap orang. Maka pada malam yang kedua dia mengambil iktibar daripada malam yang pertama. Kali ini kata orang saleh itu dia akan berhati-hati, moga-moga tidak tersalah orang. Maka pada malam yang kedua seperti biasa dia pun berjalan di tengah malam mencari orang-orang yang dikiranya orang miskin, orang susah. Maka terjumpalah dia dengan seorang wanita. Yang dianggapnya wanita itu adalah orang susah, orang miskin, orang fakir. Maka seperti biasa disedekahkanlah harta dan wangnya kepada wanita itu. Tetapi pada esok harinya wanita ini telah menceritakan kepada orang ramai bahawa ada orang laki-laki yang tidak dikenalinya telah mensedekahkan wang dan hartanya kepada dia, sedangkan dia ada seorang pelacur. Yang tadi laki-laki yang malam pertama adalah seorang pencuri, di malam yang kedua pula adalah seorang pelacur. Maka kisah itu terdengarlah sampai ke telinganya bahawa orang ramai heboh kerana ada seorang lelaki yang tidak dikenali telah mensedekahkan wang dan hartanya kepada seorang wanita, sedangkan wanita itu adalah seorang pelacur. Maka laki-laki yang saleh ini pun kebingungan dan sedih. Allah, dia kata,
Subhanallah, Masya Allah. Salah orang lagi. Aku tersilap lagi bagi pada orang yang bukan memerlukan. Maka dia bertekad lagi untuk malam yang ketiga. Dia kata, malam ini aku berjanji pasti aku akan jumpa orang yang betul-betul memerlukan, orang susah, orang miskin. Maka pada malam yang ketiga, seperti biasa dia pun berjalan-jalan tengah malam itu untuk mencari orang-orang yang susah, orang miskin. Maka terlihatlah dia seorang lelaki. Maka dia merasakan bahawa laki-laki ini adalah orang susah. Melihat tingkah lakunya, ya, melihat gayanya. Maka dia pun bersedekah dengan orang laki-laki ini. Ya. Tetapi keesokan harinya seperti biasa, seperti mana seorang pencuri dan pelacur tadi, laki-laki ini adalah sebenarnya orang kaya. Maka hebohlah cerita bahawa ada seorang laki-laki yang tidak dikenali telah bersedekah, telah memberi sedekah wang dan hartanya kepada orang kaya ini. Subhanallah. Maka cerita itu terdengar di telinga orang saleh bahawa laki-laki yang dia jumpa semalam, yang dia beri sedekah semalam, sebenarnya adalah orang kaya. Salah lagi pada pikirannya, subhanallah. Dia pun sedih. Dalam keadaan sedih, dia berdoa, dia menangis. Itu kenapalah setiap kali dia bersedekah salah saja. Setiap kali dia bersedekah silap saja, salah orang saja. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu dia tertidur. Dan dia pun bermimpi bahawa sesungguhnya semua sedekah yang dia bagi pada malam pertama, malam kedua dan malam ketiga itu telah pun Allah terima dan Allah beri ganjaran yang besar. Maka orang saleh ini pun terkejut. Kenapa pula? Sedangkan yang malam pertama adalah seorang pencuri, malam kedua adalah seorang pelacur, dan malam ketiga adalah seorang kaya. Maka dalam mimpi itu diceritakan kepadanya bahawa sesungguhnya disebabkan dia memberi sedekah kepada seorang pencuri pada malam itu, maka pencuri itu pun telah pun berubah. Sejak malam itu dia sudah tidak mencuri lagi, kerana telah mendapat hasil sedekah daripada orang saleh itu. Subhanallah. Begitu juga pada malam yang kedua, yaitu dia telah memberi sedekah kepada seorang pelacur. Maka dengan izin Allah SWT, pelacur itu pun telah berubah dan tidak lagi melakukan maksiat itu lagi. Asbab dan berkat sedekah orang saleh itu. Subhanallah. Di malam yang ketiga pula, yaitu laki-laki saleh ini bersedekah dengan orang kaya. Orang kaya ini tidak pernah bersedekah. Maka dengan sebab sedekah orang saleh itu, maka berubahlah orang kaya ini. Berubahlah orang kaya ini, yang mana dulu dia malas bersedekah, tidak suka bersedekah. Maka orang kaya ini pun berkata dalam hatinya, kalaulah orang seperti ini bersedekah kepadaku, walaupun aku rasa sedekahnya tidak banyak, betapa lagi aku yang mempunyai harta dan yang banyak, apakah aku tidak akan bersedekah? Maka sejak malam itu orang kaya itu pun berubah. Subhanallah. Nampak tuan-tuan, hikmah dari bersedekah. Walaupun dirasakan sedekah itu tidak tepat pada orangnya, salah orang, tetapi hikmahnya dengan niat yang suci, dengan niat yang murni, kalau kita rajin bersedekah, suka bersedekah, tak kiralah dengan siapa sekalipun, yang penting nawaitu kita betul, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan kerana nama, bukan kerana pangkat, dan bukan kerana menunjuk-nunjuk, insya-Allah tidak akan salah orang tempat kita memberi sedekah. Kisah ini banyak memberi suri teladan kepada kita semua bahawa di antara kelebihan sedekah itu adalah kita dapat menolong orang-orang yang susah, dan kita yakin bahawa segala ketentuan Allah telah ditakdirkan kepada kita semua. Cuma mungkin kita tidak menyadarinya dan kita tidak tahu. Mungkin kadang-kadang kita terjumpa seorang yang meminta sedekah kepada kita, tapi barangkali penangan kita, sebahagian daripada kita memandang sinis pada seorang kanak-kanak, seorang budak yang mengemis meminta sedekah, yang sebenarnya kemungkinan itu Allah takdirkan kepada kita supaya kita menjadi seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah biasa bersedekah kepada orang-orang yang susah, ya, tidak memikirkan siapapun dia. Walaupun sedekah kita itu hanya sedikit, tetapi jika kita ikhlas, maka besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kisah yang ringkas ini dapat memberi pengajaran kepada kita semua. Ambillah sisi positifnya, ya, yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Ampun maaf dari saya, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.